A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Semua sihat Baik, Alhamdulillah. Nalar ke? Nalar ke? Kita tukar hari ni usrah ke bahasa Tamil, boleh? Masya Allah. Boleh, Mika lah kena terjemah. Okey Ustaz. Kita mulakan usurati malam ini dengan surah Al-Fatihah. Asyik nak tasbih kafarah aje. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kena udah iya kan. Bismillahirrahmanirrahim Ustaz. Kami terima kasih atas menerima jemputan daripada kami lah. Biasa orang buat usrah, nakibnya pun itu juga orang yang sama. Ahli usrahnya berubah-ubah. Tapi kami guna kaedah nakibnya tu berubah-ubah. Tapi ahli usrah insya-Allah buat masa sekarang ni masih setia lagi lah. Kami bertiga ni. Kan? Tak ada bercakap lagi. Ustaz. Tak boleh nak cakap pasal online kan. Kalau dekat-dekat boleh bercakap. So saya dengan ini kira usrah kami, rasa saya yang dah masuk nombor 4 dah kami buat usrah online ni semenjak dari PKP. So sebelum saya melabun lagi jauh, saya serahkan usrati ni kepada usrati ni kepada Ustaz Nazmi. Silakan Ustaz. Ustaz Nazmi kerah tu. Ustaz Nazmi kerah pula, nakib kerah. Okey, dah berongek tadi. Okey Ustaz. Ya. Okey, teruskan Ustaz. Silakan. Apa cerita? Tak dengar apa benda. Tunggu apa ni? Gambar video Ustaz pun sangkut Ustaz Nazmi. Tu dah. Apa salah? Biasalah ramai orang guna Ustaz. Gitulah agaknya ramai juga. Okay. Kita punya nak cerita apa kita ni? Ustaz, kami dah bagi tajuk dekat Ustaz. So Ustaz nak goreng macam mana, Ustaz goreng lah. Mikirlah khabar dulu, yuk Nasir. Ustaz, tajuk asal kalau kita tengok tajuk asal kita tengok dalam poster, kita tengok Smackdown lah. Itu saja sebagai promo lah. So yang kita bawa tajuk hari ini, usrati hari ini, cabaran akhir zaman Ustaz. So itulah tajuknya, cabaran akhir zaman. Silakan Ustaz. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersiaran secara langsung dalam program Usrati. Bersama dengan kita ada tetamu-tetamu, admin. Kira nakib jugalah korang ni, payah sangat. Bro Nasir, apa nama Ustaz ni? Ustaz Pian, Ustaz Huri. Wah, Ustaz Pian. Aku boleh lupa Ustaz Pian Aikim. Sabar je ni. Allah, apalah Ustaz. Apa? Dia biasa pagi, dia malam lain. Malam lain. Itulah aku confused sekejap tadi. Bangga kejap aku, DJ Aikim ada malam ni. Okey. Jadi dengan tajuk yang diberikan, kita berada di cabaran, berada di akhir zaman ini. Anak-anak petik satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Nabi SAW bersabda, Sallallahu alaihi wasallam. khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma lam ya'ti yawmun illa ba'dahu syarrun minhu atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW ada bersabda, khairul quruni qarni, sebaik kurun ialah kurun aku. Maknanya sebaik-baik zaman ialah zaman Nabi SAW. Satu kurun ialah 100 tahun. Ya, maknanya 100 tahun. Daripada satu hijrah, min awwali hijratin Nabi SAW. Daripada satu hijrah sampailah 100 hijrah, dipanggil qarnun wahid, satu kurun. Itu sebaik-baik. Khairul quruni qarni. Summa alladhina yalunahum. Kemudian kurun yang kedua, lepas daripada tahun 100 hijrah, start daripada tahun 100 sampai ke tahun 200 hijrah. Itu masih lagi terbaik. Maknanya tahun 200 hijrah masih terbaik lagi. Summa alladhina yalunahum, kemudian tahun yang berikutnya ataupun kurun yang berikutnya, tahun 300 hijrah, masih lagi terbaik. Jadi ada 3 kurun yang terbaik. 100 tahun, 100 hijri, 200 hijri, 300 hijri. Ini yang paling terbaik Nabi kata. Walaupun begitu, kita tak nafikan dalam tempoh 3 kurun ini, 300 tahun hijrah ini, berlaku juga fitnah, berlaku juga pembunuhan, berlaku juga pelbagai-bagai masalah politik, rampasan kuasa. Tetapi nak sebutnya masih terbaik. Mana macam mana rosak pun kerajaan zaman itu, mereka masih lagi berpegang dengan Al-Quran, As-Sunnah, ijma' dan ijma' para sahabat dan sebagainya, dan begitu ramai para alim ulama di zaman tersebut. Kemudian Nabi kata apa? Summa lam ya'ti yaumun. Kemudian lepas daripada 300 tahun hijrah, tidak datang satu hari kecuali esok lebih teruk pada hari ini. Esok lebih teruk pada hari ini kan. Kita tengok pada hari ini ujian demi ujian. Contoh macam dekat negara kita yang kita tengok, setelah Allah Ta'ala uji, bukan sekadar negara kita, bahkan negara lain, bahkan seluruh dunia diuji dengan COVID-19. Negara kita diuji lepas pada PKPB, ada ruang kebebasan bergerak, timbul pula geng-geng todi mabuk, naleka yang perenggai cakap dekat benda kita aku dah sebut. Kena start orang kena kenal dia. Dia ambil kau. Dia sudah keluar kau. Bye. Jangan. Kan? Dia geng todi mabuk ni kau tahu. Dia pergi langgar ikut dan makin teruk. Ya, berapa ramai dah orang kita mati. Berapa ramai orang Islam mati dengan sebab kes todi, kes mabuk ni. Itu negara kita. Kalau kita tengok negara Amerika, kan berlakunya pemberontakan, kita kata pemberontakan rakyat, demonstrasi besar-besaran. Orang dah tak ada SOP dah dekat Amerika. Mas ni kira bid'ah dah tak ada dah. Kan? Sebab pasal apabila seorang negro yang mati dibunuh dengan cara kejam tu kan. Habis semua rakyat Amerika bangkit belaka. Dan sekarang Donald Trump dah jadi Donald Duck. Jadi nak covernya. Itulah realiti pada hari ini. Kan, fitnah tu semakin teruk. Dan bagaimana para alim ulama pula, ramai yang meninggal, ramai ulama-ulama yang meninggal dunia. Bila ulama dah tak ada, tinggallah yang cap-cap ayam macam aku, macam korang Allah. Saya ni kan. Inilah yang ada ni. Jadi nak ayam serama bukan sebarang ayam. Jadi kita berhadapan dengan ujian pada akhir zaman. Okeylah. Itulah sebagai mukadimahnya. Cik Nasir. Ustaz minta saya pula rasa macam jadi nakib pula. Okey Ustaz. Dia moderator. Okey Ustaz, dia lebih kurang macam apa yang Ustaz ceritalah kan. Kita tengok akhir zaman ni, zaman makin merapu. Kita tengok macam contohlah kes arak ni kan. Kita ramai pula sekarang tiba-tiba guna pula ni arak ni tak ada apa sebenarnya. Ini pasal janganlah dia pasal untuk orang bukan Islam ni boleh minum arak di negara orang Islam. Guna ayat itu pula nak selamatkan.
nak cover demo. Tak tahulah, kita dengar macam-macam lah kan Ustaz. Itulah hairnya Ustaz. So saya nak passing ni pada Ustaz Uri pula lah untuk bagi pandangan Dia main tunjuk-tunjuk je tu Ustaz. Cik Nasir ni tunjuk je. Tunjuk cakap. Lepas ni aku smackdown sorang-sorang. Mari. Okey. Silakan Ustaz Uri. Awak punya turn ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada Bro Nasir yang bertindak sebagai moderator lah kita pada malam ni, senang ceritanya. Yang dihormati Fadil Ustaz Nazmi selaku nakib kita yang akan memandu usrah kita pada malam ini. Rakan usrah ataupun ahli usrah yang masih lagi setia di JP-an kita. Seterusnya rakan-rakan maya yang dapat meluangkan masa bersama-sama pada malam ini. Alhamdulillah. Bila kita sebut tentang cabaran akhir zaman, ini pada pandangan saya, mungkin nanti Tuan Nakib kita boleh ulas ya. Cabaran yang paling besar sekali saya lihat adalah cabaran akidah. Cabaran akidah. Apatah lagi mutaakhir ini kita lihat Islam dah jadi macam rojak. Dah bercampur bau dengan macam-macam ideologi, dengan macam-macam ism. Sama ada yang klasiknya dengan Syiah, dengan Mujassimah, dengan yang modernnya, sekularisme, dan tak terfikir kita kalau zaman-zaman atuk onyang kita dulu, tak terfikir ada orang Islam yang jadi ateis, yang jadi ex-Muslim, yang tak percaya Tuhan, yang jadi free thinker dan seumpama. Tapi hari ini mereka dengan bangga di Twitter, di media sosial menzahirkan ada grup dia orang, ada persatuan bergerak dengan begitu tersusun. Jadi inilah zaman yang kalau saya boleh petik kata-kata Tuan Guru Ustaz Siddiq Nur, zaman yang bagi ibu bapa bukan hanya kena fikir apa anak kita nak kerja akan datang. Kita bimbangkan peluang pekerjaan semakin sempit, pengangguran semakin bertimbun-timbun. Tetapi sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai ketua keluarga, kita jangan pening, jangan hanya pusing fikir apa anak kita nak kerja akan datang, boleh beli rumah ke tidak. Tetapi yang lebih penting daripada itu, bagaimana akidah anak-anak kita ke depan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah pesan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Adakah itu dapat kita pertahankan? Ataupun dengan cabaran akhir zaman ini, Masya Allah kita lihat keadaan umat Islam diserang bertubi-tubi dari segenap penjuru. Jadi saya bangkitkan persoalan itu untuk diulas oleh Tuan Nakib kita nanti. Cabaran yang paling besar adalah cabaran akidah. Sebab akidah ni seperti yang kita tahu, kalau dia rosak, habis lain pun rosak. Ibadah kita pun Allah tolak, haji kita, umrah kita berulang kali, sedekah kita pun habis semua jadi masalah. Jadi akidah inilah cabaran yang paling getir sekali untuk sama-sama kita pertahankan. Wallahu alam, saya serahkan balik kepada moderator kita Bro Nasir. Silakan. Awak pendek ke? Alhamdulillah. Pandai betul main passing ya. Taktik siapa saya dengan Ustaz Nazmi, Uri dengan Ustaz Uri dengan Pian. Tengok siapa menang. Ustaz, macam Ustaz Nazmi, Ustaz Uri, Pian macam cabaran. Sebelum saya bagi dekat Ustaz Nazmi ulas ada nak minta pandangan lah. Kita tengok dari kat sini ni yang paling nampak kira muda tu Pian lah kan. Dia lebih kepada media sosial. Dia lebih kepada media sosial kan. Kita tengok anak muda kita ni kan, dia senang terpengaruh. Kan, contoh kan, tadi saya tengok kalau TikTok apa tu, TikTok latte challenge.
Tiba-tiba baru je dah ni dah. Sebelum ni TikTok itulah. Dia macam anak muda kita ni dah hilang tujuan dia. Kadang-kadang kita tengok dia naik motor terus pergi, minyak motor habis pergi isi minyak roda. Itu je kerja dia. So Pian ni lebih kepada media sosial, lebih-lebih lagi di Radio Ikim lah kan. Di Radio Ikim sebagai DJ, cabaran macam mana nak didik masyarakat ni. Minta bagi pandangan sikit. Smackdown. Dia apa taci macam ni Ustaz Nazmi. Dia nampak Ustaz Nazmi datang, semua orang dia smackdown. Dia luku habis kepala kita orang. Sebelum ni dia tak buat macam ni Ustaz. Duk nasi ni mengadu. Itulah. Tapi itulah memang kalau dalam wrestling Gusti memang dia punya pengacara tu dia yang paling proper. Betul kena kejar. Bila kena kejar dia lari dulu sebenarnya, takut kena hampuk dengan kerusi kan. Itulah Yuk Nasir. Okey, kita sambung sikit lah yang Cik Nasir sebut tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadil Ustaz Nazmi yang kita kasihi, rindu. Lama tak jumpa Ustaz sebenarnya. Nah, Ustaz Nazmi ni pada saya personally, saya nampak beliau satu contoh macam mana seorang anak murid yang memuliakan gurunya. Seronok, sebenarnya sangat terpesona bila nampak tiap kali Ustaz Nazmi bawa dulu Fadilatul Syekh Ali As-Sabuni, Syekh Quraim dan guru-guru beliau. Maknanya kat situ kita kena belajar banyak macam mana kita nak berkhidmat dengan para guru. Itulah Ustaz Nazmi. Dan kemudian Ustaz Huri, lepas tu Ustaz Huri hari ni cak bawa junior lagi kan. Lepas ni Cik Nasir bodyguard. Baik, macam Cik Nasir sebut tadi lah, tajuk kita hari ni tentang cabaran akhir zaman. Betul yang Cik Nasir cerita tu. Kalau tadi Ustaz Nazmi cerita tentang macam mana kat Amerika ada cabaran dia pasal racism, ada perbezaan warna. Itu pun jadi isu besar. Lepas tu tak settle lagi isu COVID-19 kita ni, dan Ustaz Huri pun cerita juga macam mana perkara-perkara akidah pun boleh dilibatkan kalau seseorang tu diuji. Jadi dia macam dia mungkin gelabah agaknya bila datang satu-satu ujian ni. Jadi kat situlah kita diuji lebih besar lagi, walaupun mungkin kita yang sedang menonton ni pun nurtizen semua rasa macam ujian ni orang lain yang hadap. Kita tak rasa dia punya payah perik jerih gitu. Sebenarnya ujian orang adalah ujian untuk kita, supaya macam mana kita nak menghadapi ujian-ujian ni. Dan untuk tadi terjumpalah satu potongan ayat Quran. Biasa kita dengar depan dia je ayat surah Al-Anbiya ayat 35. Kullun nafsin za'iqatul maut. Lepas tu disambung wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Maknanya kat situ Allah gambarkan pada kita ni, maknanya Allah Ta'ala akan uji kita dengan perkara yang tak elok, tak baik, syar, dan juga kebaikan pun boleh jadi satu fitnah dan ujian pada kita. Itulah Ustaz, bila cerita Cik Nasir cerita tadi tentang TikTok, media sosial, benda tu benda baik. Mana media sosial ni benda baik yang orang boleh manfaatkan lah tak? Jadi kat situ kalau satu ujian dan fitnah untuk kita, kalau salah guna, benda tu boleh membawa kita mengheret juga jadi saham dosa untuk kita semua. Tak kira lah anak muda ataupun kita yang dah dewasa ni. Sebab sekarang kita tengok macam ada orang dia diuji tu satu hal kan. Ada orang lain pula dia menangguk di air yang keruh. Tengok orang tu diuji, dia ambil kesempatan pula dia lagangkan kisah payah orang supaya dia dapat rating, like, view tinggi Ustaz. Macam mana tu Ustaz dalam mungkin bidang dakwah pula tu, adakah itu pun jadi satu ujian dan cabaran akhir zaman untuk kita semua? Sebab at the end kita kena tengok ujian orang adalah satu ujian juga untuk kita semualah, insya-Allah. Wallahu a'lam. Boleh Ustaz? Ustaz dah keren. Boleh lah. Boleh. Bergerak. Boleh Saya lah. dah susah hati tengok Ustaz bergerak. Okey lah. Ada je tu Ustaz. Berapa markah Ustaz? Hidup lagi, tak mati lagi sekarang ni. Ustaz Nazmi. Ya. Minta macam tadi Ustaz Huri pun ada bagi tahu pasal akidah, masalah akidah. DJ Pian kita pun ada juga bagi pandangan pasal media sosial. Dan kita berdepan dengan masyarakat yang bukannya macam sekarang kita nak tengok viewer kita pun
dah masuk 100 lebih dah, alhamdulillah kan. Kita nak sampai message ni kepada anak muda sebenarnya. Kan, takkan kita nak nadah kitab 40 hadis akhir zaman. Kan, mai dengar kuliah macam ni. So, kalau ustaz banyak, kira ustaz memang merata dah pergi dan ustaz banyak pengalaman usrah dengan anak muda, ustaz biasa duduk dengan anak muda. So, minta ustaz jawab soalan macam tadi ustaz Ustaz Uri pun ada ni pasal akidah. Minta ustaz bagi pandangan sikit. Okey, Lepas ni saya kena fikir apa aku nak tanya ni. Okey, boleh dengar suara, dengar. Cantik. Teruskan. Ana tak pakai menatang ni pasal anak-anak ada seorang kecil ni dia nak dengar juga. Jadi kalau ana pakai ni, anak-anak tak dengar lah, kesian pula dia. Tominya. Okey, jadi ginilah ya. Dia akidah ni benda utama lah. Sebab tu anak nak cakap satu benda. Kita ni kan, apa-apa hal pun daripada kecil agama. Mesti agama dulu. Sebab tu Rasulullah SAW ketika Nabi SAW diutuskan menjadi Nabi dan Rasul, dan ketika berlaku penurunan ayat-ayat Al-Quran di Mekah selama 13 tahun, kesemua ayat Makkiyatun bentuk apanya? Aqidah. Tarsikh al-aqidah. Mengukuhkan akidah fi nufusil mu'minin, dalam diri orang-orang beriman. Ketika Nabi Fatratu Makki di Makkah, semuanya ayat-ayat yang diturunkan tarsikh al-aqidah, mengukuhkan al-aqidah. Sebagai contohlah surah Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Surah ini nak ajar pada kita tidak ada toleransi bab akidah. Ya, lakum dinukum waliyadin. Agama kau, agama aku tak kacau kau jangan kacau aku. Aku nak smackdown tadi kan. Begitu juga Allah berkata, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Ini semua al-aqidah. Sebab tu beza Makkiyatun dengan Madaniyatun. Makkiyah kuatkan akidah. Apabila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, barulah turun ayat-ayat berkaitan dengan hukum hakam. Al-ahkamu syar'iyyatu bada'at tatanazalat al-ayat allati tata'allaqu bil al-ahkam asy-syar'iyyah. Barulah diturunkan ayat-ayat hukum ketika mana Nabi berhijrah ke Al-Madinatul Munawwarah. Di Mekah tak ada, semua pasal akidah. Okey, satu. Yang keduanya, apabila para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain, hatta Rasulullah SAW, kalau kita baca sejarah, Nabi bila hantar surat kepada raja-raja luar, Nabi nak berperang dengan mereka, maka Nabi mukadimah Nabi kata apa? Contoh ayat Nabi kata begini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah min Muhammadin Rasulillahi. Contoh, min Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila azim Hiraklah aslim taslam. Daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Raja Hercules, Islamlah kamu selamat. Akidah. Ditekankan masalah akidah. Begitu juga para sahabat Nabi ridwanullahi taala alaihim ajmain. Ketika mereka membuka futuhat al-Islamiyah, membuka negara-negara Islam, kan, daripada Rom dan Parsi, apa dia buat? Akidah. Jadi kita ni, kan, kita kena ingat anak-anak kita ni mengenal Islam daripada kecil, mengukuhkan akidah mereka sejak kecil. Sebab tu perlu kita ajar anak-anak kita ni kenal kepada Nabi, kenal para sahabat Nabi, menghargai perjuangan Nabi dan para sahabat Nabi sejak mereka kecil. Bila dia orang membesar dalam keadaan kenal Islam, menghargai akidah, jadi dia akan jaga akidah ni betul-betul. Tapi dia kerana daripada kecil tak dijaga agama ni, dan agama dianggap second class, benda yang tak penting, itu yang melahirkan generasi-generasi yang bahasa kasarnya baklip ngalip ngang. Bangang kau lain macam aku. Oh, okay. Saya ingat bahasa
Ya itu yang jadi macam tu. Itu yang munculnya. Macam tu ejaan Ada bangang rasa rupanya. apa tak, aku tak tahu kan. Ambil bahagian lawyer, tapi bila orang belasah pasal arak, nak haramkan arak, dia kata apa? Nak haramkan arak, tutup pusat tahfiz. Kepala otak kau. Kan dah kena dengan aku. Dia boleh kata nak haramkan arak, suruh tutup pusat tahfiz. Kepala otak kau berjambul. Bodoh sangat apa kau ni. Kau boleh nak menutup apa pusat arak ada kaitan dengan pusat tahfiz. Kau tak tahu pusat tahfiz tu melahirkan orang-orang yang besok di hari akhirat mendapat syafaat Al-Quran. Al-Quran beri syafaat. Kau kalau kau nak mabuk seseorang bodoh. Aku dah geram lah ni. Tapi dia boleh kurang hajar, kau tahu? Dia boleh kurang hajar. Dia suruh tutup pusat tahfiz. Apalah kau ni. Jadi sebelum saya bertukar je Incredible Hub, saya stop dah dulu dan khabarnya. Itulah realiti pada hari ini. Sebab apa jadi macam tu? Kenapa dia macam tu? Otak dah bengap, otak dah sekular, otak dah ada plural, ada liberal. Bagi mereka akidah boleh buat main. Dan benda ni berlaku juga dengan sebab apabila orang Islam tidak memegang kuasa politik penuh dalam negara kita. Bila negara ni pemegang kuasa politik, orang yang takut pada Allah, maka dalam benak fikiran mereka, benda pertama apa dia? Aku kena kukuhkan akidah rakyat aku. Akidah anak-anak aku. Bila akidah tu kukuh, insya-Allah rakyat ni reti, faham. Tapi kalau kita tak ambil berat bab akidah ni, itulah jadinya. Cakap ikut dan, cakap lepas, tak peduli hukum hakam, tak ada dosa pahala, otak liberal. Bagi dia ni masalah peribadi. Nak minum, nak tonggeng, nak terbalik, nak cakap apa boleh cakap. Sampai dia orang kata apa? Kalaulah saya Tuhan, saya masukkan ke parsin dalam syurga. Kepala otak kau ni tinggi bodoh punya manusia. Agak bohongnya. Ini rosak, kau tahu tak? Rosak akidah. Sebab apa dia macam ni? Aku cakap banyak kerang mulia. Tapi itu realitinya. Itu realitinya. Kalau aku tak cakap macam tu, tak jadi aku. Dia ni nakib. Okeylah, kita bagi pada khususan yang berasal. Wallahualam. Ambil gelak Cik Nasir. Tak buat apa lagi, dah kena smackdown dah. Itu saya anak saya pernah tanya, Ustaz, kenapa macam ni? Saya cakap Minah tu dilahirkan untuk, dia sebenarnya dilahirkan untuk kita ni, dia nak uji kita sebenarnya. Sabar ke tidak? Itu je. Kan, na'udzubillah lah. Pening saya tengok. Ustaz Huri. Ustaz Huri, memang jadual Ustaz Huri kalau ikut di Perak ni, memang jadual Ustaz Huri penuh. Jadual kuliah maghrib, duha memang penuh lah. Kira dikategorikan Ustaz sebagai top 10 lah kat Perak ni, insyaAllah. Lepas itu Ustaz selalu pergi sebulan sekali, Ustaz selalu pergi, memang jadual Ustaz di Sarawak. Untuk 2-3 hari hujung minggu Ustaz duduk sana. Kadang-kadang ni Ustaz, ujian sebagai asatizah ni Ustaz, cakap pun salah, tak cakap pun salah. Bila ambil gambar naik kapal terbang, Mamat tu naik kapal terbang pun nak bagi tahu kat orang. Kan? Bila majlis ilmu, apa lagi dia nak ngata orang. Kan? Itu je kerjanya. So, bukan apa Ustaz, ujian sebagai seorang asatizah menyampaikan ilmu Ustaz kepada masyarakat agar tak tercicir dia daripada akidah ni Ustaz. Minta Ustaz Huri bagi penerangan. Okey. Awak udah 5,000 ini semua lah. Soalan saya siap soalan lain. Ini tak ada dalam skrip ni. Bahaya ni. Dia terpengaruh. Diikut Ustaz Nazmi macam mana, Ustaz Nazmi garang sikit, smack down, dia masuk. Sebelum ni dia tak macam ni Ustaz. Saya lembut orangnya. Okey, ini bukan cabaran akhir zaman ni, cabaran untuk awak nak menjawab. Okey, baik. Pertamalah cabaran sebagai asatizah, termasuklah juga kita punya nakib, lebih berpengalaman, DJPian, cabaran kepada para da'i. Simple je, kita punya sifat. Cabaran itu satu orang kata apa? Sunnatullah. Dia sebahagian daripada asam garam dalam perjuangan. Kalau tak ada cabaran itu pelik. Kalau tak ada cabaran,
bukan dia lah. Ya. Dan paling simple untuk kita dapatkan sedikit kekuatan, sebab maklumlah kita sebagai manusia, walaupun ustaz, tapi atas kapasiti manusia kadang-kadang kita rasa terbuku di hati, rasa give up, rasa letih, rasa malas dah nak berdakwah. Paling simple kita pegang Nabi SAW yang merupakan sebaik-baik manusia, orang yang paling berhikmah dalam pertuturan, orang yang paling berakhlak, pun dimusuhi, pun dicerca, pun ditohmah, juga difitnah. Bahkan bukan sekadar fitnah tomah, nak dibunuh, nak dihalau, nak ditangkap. Maka apalah sangat kita yang di bawah-bawah ni. Terutama saya lah, ustaz kecil-kecilan je. Jadi selagi mana kita berada di atas landasan yang benar, teruskan. Sebab itu para ulama selalu mengingatkan kita tentang makna ikhlas. Orang yang benar-benar ikhlas berdakwah, menyampaikan dakwah kepada masyarakat, kalau dipuji tidak menjadikan dia rembulan, tak menjadikan dia tinggi terawang-rawang, tidak. Kalau dikeji tidak menjadikan dia sampah duduk di bawah, tidak. Jadi bagi saya seorang pendakwah, semua para asatizah, dia kena jadi orang yang kalis puji, kalis keji. Pedulikan. Orang nak puji, kita balikkan pujian itu kepada Allah. Alhamdulillah. Bukan pujian itu yang kita nak. Kalau orang nak keji, orang nak perli, orang nak macam-macam lah, pun kita abaikan. Kerana puji dan keji, kalau kita ikhlas, insya-Allah ketika itu sama je, tak ada apa-apa. Orang puji ke, orang keji, kita, orang panggil sekarang ni apa? Dakwah jalan terus. Kalau lagu-lagu rock jalan terus, K-pop jalan terus, dakwah lagi lah. Kena jalan terus, pedulikan. Biasa kita dapat, saya tak pasti adakah kisah Luqmanul Hakim dengan anaknya yang pasal naik kaldai tu kan. Naik kaldai salah seorang naik pun salah, tak naik langsung pun salah. Dia manusia ni memang kalau kita nak bagi semua puas hati, tak mungkin. Yang kita nak jaga adalah hak Allah dan hak Rasul. Hak manusia ni di bawah. Selagi tidak melangkaui hak Allah Rasul, kita jalan terus. Nak bagi semua orang puas hati, tak mungkin. Wallahu a'lam. Bro Nasir, sila ambil balik. Takat tu je. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kau semua cakap pendek-pendek je. Alhamdulillah Ustaz. Macam ni lah Ustaz. Dia dua dalam satu ni. Sebenarnya sebelum Ustaz bagi solusi untuk apa yang kita tengah bincang, Ustaz Pian ni, Ustaz Huri, Ustaz Nazmi, Pian ni saya kenal dia sejak hari pertama dia on air dekat Radio IKIM. Masya-Allah. Kalau ikut pada media Jaulah Umi Abi ni, nama Jaulah Umi Abi ni Pian yang bagi sebenarnya. Kan? So dia ni sebenarnya banyak bantu saya. Dia pagi-pagi tengah on air dekat Radio IKIM tu, memang saya tukang ngocahnya, ni nak minta soalan dah, itulah inilah. Kan? Saya buat StreamYard ni, dia lah yang ajar. Kan? Ya Allah. Biar dia yang ajar macam mana macam soal kan. So minta pahala Allah. amal jariah. Sekarang ni sebab kawan-kawan, saya dapat information ramai satu Malaysia guna StreamYard sekarang ni. Saya duk kasih link yang dihantar. Kan cabaran dia ni Pian ajar saya banyak benda lah kan. So saya nak tanya Pian balik. DJ Pian ni dia berdepan dengan listeners. Dia tak nampak muka orang sebenarnya. Dia bercakap dengan siapa. Ribuan orang dengar radio kan. Dia berdepan dengan cabaran pasang lagu. Salah. Aku pasang lagu, dia bercakap kenapa pasang lagu semedang. Bila bercakap, kau ni asyik bercakap je. Kau tak penat ke? Cepat pasang lagu. Kan? Masyarakat macam ini ada macam ini. Aku pasang lagu. Tak ada. Dan bukan apa senang tu. Saya terus terang Ustaz Huri, Ustaz Nazmi
Saya ni sampai saya duduk depan komputer ni, saya terpaksa pakai spek. Dah blur dah. Dema ni duduk berapa jam depan komputernya dengan mehnak orangnya, orang Masya tanya Allah. soalan macam-macam. So, macam mana Pian berdepan dengan cabaran ni? Walaupun tak nampak muka dia pula satu hal. Kalau nampak muka, boleh tunjuk muka sengih ke apa ke? Silakan. Baik. Terima kasih Cik Nasir. Betul lah. Sebab rasanya penangan Ustaz Nazmi malam ni, Cik Nasir luar biasa. Dia punya soalan moderator. Dia habis. Sebab tu kami, Ana dengan Ustaz Uri malam ni kena catu. Kata-kata tu kena kurangkan. Okeylah tu. Nampaklah perkembangan Cik Nasir tu dia upgrade Ustaz. Sebab sebelum ni pakai handphone aja, lepas tu tambah laptop, pakai data, lepas tu sekarang dah pasang internet kat rumah, lepas tu macam-macam lah. Dan itulah Cik Nasir punya semangat. Orang yang macam ni lah yang kita perlukan sebenarnya dalam dakwah. Amin. Untuk melebar luaskan lagi. Ya Allah. Kita nak saham tu lalu sikit jugalah kan. Sebab bila ada orang macam Cik Nasir ni dapatlah tumpang sikit. Sebab kita tengok dekat luar anak-anak kita macam Cik Nasir sebut tadi lah, yang duk buat challenge macam-macam challenge. Yang latest latih challenge kan, yang ada menari, make up tukar muka, lepas tu jadi hantu bagai. Sebab ada antara yang buat latih challenge ni nak make up saja ataupun nak buat transition dari satu wajah tu, nak siapkan video yang lebih kurang tak sampai seminit lah, 54 saat macam tu kan. 16 jam Ustaz dia ambil masa. Nak kata dia punya kesungguhan tu dari awal muka kosong tambah foundation sebelah-sebelah dan nak buat production tu kan, 16 jam nak siapkan 1 minit punya video nak viralkan. Sebab bila ada hashtag challenge ni, ramai orang akan follow, orang ikut, ada rating, ada followers dan sebagainya. Jadi kalau di satu lagi pihak boleh buat sebegitu bersungguh untuk buat satu-satu benda yang viral, kita yang di sebelah sini, insya-Allah moga-moga Allah berkati, Allah redha dengan apa yang kita buat ni. Maknanya kita kena buat lagi hebat lah sebenarnya. Kalau ikutkan sekarang ni, kalau ikutkan kita kena pasang lampu yang lagi hebat-hebat, mikrofon yang lagi canggih-manggih lah kan, kalau nak ikut, nak bagi dakwah yang betul-betul. Tapi kita sikit-sikit lah insya-Allah apa yang kita mampu. Jadi kat situ, itu satu cabaran. Macam Ustaz Uri pun sebut tadi Ustaz, tentang macam mana Luqmanul Hakim dan anaknya naik salah, turun salah, abah naik salah, anak naik salah. Memang macam tu. Baru ni boleh ke share ni yalah, macam di IKIM kan raya. Kita kan ada upload takbir raya. Takbir raya kat YouTube memang kalau tak raya pun boleh tengok tau kan. Boleh tonton. Kan dah habis raya pertama, ada yang komen, kenapa letak lagi takbir raya dekat YouTube ni, turunkanlah, rayakan takbir sehari je. Ya Allah. Orang kata buat macam mana nak kata tak tahu, orang komen macam-macam, pening. Jadi itulah satu ujian yang kita tengah hadapi sekarang. Nanti Tahuri mungkin lagi banyaklah ujian-ujian yang dihadapi. Cik pun begitu. Macam mana Ustaz solusi, motivasi, inspirasi kita biar bagi semangat sikit yang tengah menonton juga malam ni Ustaz. Allahu alam. Hai, habis dah? Habis. Tarik handbrake Ustaz. Koyum. Sebelum saya smackdown dema berdua yang kat bawah ni, minta Ustaz bagi solusi lah Ustaz. Minta solusi pendekatan apa yang kita perlu buat, bagaimana kita nak dekati, macam mana minta Ustaz lah bagi pandangan sikit Ustaz. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yalah, kita nak cakap lebih pun kita pun tak tahu macam mana akhir kita kan. Sebab tu Nabi kata al-ibratu bil khawatim. Hujung kita ni tak tahu macam mana. Jadi kita bantu-bantulah ya, minta banyak-banyak pada Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Bagi ana di akhir zaman ni kita kena banyak bergantung dengan Allah Ta'ala. Pertama Al-Quran lah. Al-Quran tu syifa kepada diri kita sendiri. Ya, kita ni penuh dengan penyakit. Anak tak kata orang lain. Kita ni penuh dengan penyakit, dengan dosa, dengan maksiat. 24 jam dengan dosa, dengan maksiat. Jadi penyembuh kita ialah Al-Quran. Bila kita baca Al-Quran ni seakan-akan macam power bank lah kita kata. Power bank bagi handphone yang dah low battery
kan bila ada power bank tu hidup balik bateri. Al-Quran tu dalam diri kita macam tu lah juga. Bila kita sentiasa dengan Al-Quran, setiap huruf yang kita baca insya-Allah Allah tambahkan pahala, Allah ampunkan dosa kita. Ya. Lepas tu Nabi SAW pernah sebut bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghurabai. Ana hadis ni dulu masa ana belajar kecil-kecil dulu ana tak faham tau. Nabi kata apa ni? Badal islamu ghariban. Islam bermula dalam keadaan terasing. Islam bermula dalam keadaan berdagang. Wa sayaudu ghariban kama bada'a. Dan Islam akan kembali satu hari nanti dalam keadaan terasing. Fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Ana masih kecil, ana tak faham. Apa benda makna hadis ni? Apa benda ni? Asing-asing berdagang, jual nasi dagang, makhluk asing. Aku tak faham. Serius cakap. Ana faham bila ana ingat masa ana kat Syria tau. Masa tu ana mungkin darjah 3 tau. Darjah 3 kat Syria, tapi umur saya dah masa tu dah 21. Umur saya 21. Tapi baru darjah 3 tu tak. Jadi satu kelas dengan budak kecil-kecil lah. Dan ingat yang memberi saya faham makna hadis tu seorang guru saya bernama almarhum Syekh Muhammad Khair Himsi rahimahullah, meninggal dari dia ni. Ana ingat lagi. Ana kata apa benda makna hadis ni Badan Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam bermula dalam keadaan berdagang dalam keadaan terasing dan Islam akan kembali terasing dan beruntunglah orang-orang yang diasingkan ini. Dia kata apa? Dia kata, ya Nazmi, dia kata, kita di akhir zaman ni, kalau engkau pegang Islam betul-betul, Nabi kata, al-qabid ala dinihi fi akhir zamani kal-qabid ala al-jamar. Orang yang berpegang dengan agama betul-betul di akhir zaman, seperti diibaratkan orang yang memegang bara api. Ada pernah kita pegang bara api? Mana pernah bang? Pegang cekodok pun, cekodok bau goreng pelepah, melompat-lompat tau. Itu cekodok belum bara api. Bara api aku tak tahu nak kata lari terus, kita memang confirm lari. Jadi saya kata, Nabi sebut dalam hadis, orang di akhir zaman pegang agama macam pegang bara api. Kejap pegang, kejap lepas. Kejap pegang, kejap lepas. Maknanya apa? Susah nak istiqamah tu. Ibarat kalau orang perempuan kan, hari ni dia pakai tudung labuh. Elok dah pakai tudung labuh. Sekali member dia kata, labuh lah pula tudung awak. Sejak bila jadi ustazah? Awak ni ustazah ke? Tak payahlah pakai labuh-labuh. Bik dia kata macam tu. Dia tukar pula tudung lain. Dah elok dia tak pakai kala-kala. Kawan dia kata, kau ni apa sal tak kala-kala? Kala-kala lah sikit. Mak dia tukar pula kala. Lepas tu, begitulah keadaannya. Nak istiqamah tu susah. Kita orang lelaki pun sama, 2 kali 5. PKPB ni ramai pula cakap, bila nak buka masjid, bila nak buka surau, lama dah rindu kat surau kat masjid. Pirah lah kau. Masa zaman surau buka, masjid buka, kau bukan pergi pun, sembang banyak. Ada orang macam tu kan. Harap-harap kita tak termasuk dah, insyaAllah. Dia punya sembang dekat Facebook kau tahu tak. Macam good je. Macam dah dia tu imam. Padahal, bukan nak kata lah kan. Tapi, nak istiqamah tu susah. Maka Syahnaz kata, bila kau pegang Islam betul-betul, kau akan diasingkan. Orang tak suka dengan kau. Follower kau tak ramai. Kan, kalau kau cakap atas pagar, orang kata, cakap untuk nak cik makan lah senang bahasa, nak uzur min zalik. Ramailah follower kau. Jadi kita ni, maka Nabi kata, fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang terasing. Orang terasing, orang tak peduli. Dia orang tak suka kat dia lah. Bila dia cakap benda kebenaran, benda yang tak glamour, benda yang orang kata orang tak suka. Tapi benda tu benda betul, orang tak suka. Akhirnya dia asing. Nabi kata tak apa, kau beruntung. Sebab tu kita di akhir zaman ni, saya cakap ni muhasabah untuk diri saya juga kan. Kita ni sebenarnya gila follower tau. Kita gila glamour dan kita gila like. Kita nak orang follow kita ramai. Kalau kat Facebook kita biar ada ratus ribu. Dan kita punya YouTube subscribe tu ramai juga ratus-ratus ribu. Kita gila yang tu. Padahal kita tak sedar belum tentu ramainya orang tengok kau dekat YouTube, ramainya orang tengok kat Facebook, FB Live, belum tentu Allah tengok kau tu tak. Belum tentu Allah terima amalan kita tu tak. Sebab tu benda-benda macam ni Ana cakap ni, Ana kena muhasabah banyak lah. Kadang-kadang kita cakap dia lebih. Aku pun sama gak 2 kali 5. Sebab tu bila kita contohlah kita tengok ada ustaz buat FB Live kan. Kita tengok
Ada 2 orang aja yang tengah live dengan 2 orang aja. Seorang aja. 3 orang aja. Kau jangan buat hukum ustaz ni tak pada ceramah ke. No. Entah walaupun orang tak tengok tapi dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni yang poyo yo ni entah reject awal-awal, na'udzubillah min zalik. Sebab tu na'udzubillah min zalik bukan senang nak jadi orang yang selamat di akhir zaman ini. Nabi kata fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang yang terasing, yang berpegang agama betul-betul, yang istiqamah betul-betul. Dia susah Syekh. Lepas tu Al-Imam Nawawi kata apa? Al-istiqamatu khairun min alfi karamatin. Istiqamah itu lebih bagus daripada 1000 karamah. Sebab tu Ana bila sebut benda-benda viral, benda-benda glamour, suka kepada follower, Ana teringat sangat dekat Uwais Al-Qarni kan. Korang semua kenal Uwais Al-Qarni kan? Semua kenal Uwais Al-Qarni. Nabi kata apa? Ma'rufun fis sama'i ghairu ma'rufin fil ardi. Di langit semua kenal nama Uwais Al-Qarni, tapi dekat dunia orang tak kenal, orang tak heran. Siapa Uwais ni? Uwais mangan, Uwais Gompol. Itu orang Jawa tu. Walah. Oh Jawa. Orang Jawa. Walah. Ambo Cik Nasi suka ngenakan orang. Ya, kau bukan Jawa. Bila lagi? Jawa lah Ustaz. Aku agak dah. Aku tengok muka Pian, aku tahu Pian Jawa. Oh, of course. Okey lah. Sambung Ustaz. Cik Nasi ni sibuk lah. Uwais Al-Qarni tadi yang orang Al-Qarni. kata langsung tak terkenal di dunia tapi cukup terkenal di langit kan. Para malaikat semua kenal dia. Ibarat bahasa bodoh kita ni kan. Ibarat kalau Uwais Al-Qarni ada Facebook, tak ada orang like Facebook dia. Dia seorang je. Orang tak glamour. Dia punya YouTube pun orang tak tengok. Tapi di sisi Allah cukup terkenal. Itulah yang sepenting-pentingnya, biarlah Allah tengok kita, jangan manusia tengok kita. Manusia tengok kita ni tak ada apa Syekh. Tak ada apa Syekh. Glamour kejap je. Lalas hilang glamour, habis. Padahal bila Allah tengok kita, kita kekal sampai di hari akhirat. Harap-harap Allah pelihara kita semua insya-Allah. Amin. Amin. Allah. Alhamdulillah. Betul Ustaz. Ustaz bagi point tadi kan. Saya ada satu status Pian tulis dalam FB Pian, ingat Pian? Kan? Saya scroll tadi. Saya scroll masa Ustaz kuliah saya main handphone. Tengok Ustaz, dia tak dengar Ustaz cakap tadi. Smack down sikit ni. Tak, Pian punya status kan, kalau Allah terima amal, kita ikut trending and view kat YouTube dan media sosial, habislah kami. YouTube kami tak banyak view, tak tinggi rating. Kan kadang-kadang saya buat live berapa orang tengok. Saya cakap yang saya buat live ni bukan, memang kita view je, tapi aku nak buat benda ni kan, orang tengok. Saya pernah sembang benda ni dengan Ustaz Huri Pian kan. Bukan esok kita buat program, kita buat sebaran kan, kita buat sebaran. Kalau orang view tak ramai, tak apa, yang penting kamu ada buat. Esok Allah tanya kamu pumpam sana sini, kamu ada cakap pasal agama dah. Ustaz ingat lagi kan, Ustaz Fadil Noor, arwah Ustaz tuan guru kita pernah pesan, saya pegang tu sampai hari ni. Jangan tinggal satu hari daripada hidup kamu tanpa kamu nak buat apa untuk agama. Okay, Ustaz? Saya ni dah rupa nak smackdown dah sekarang ni. Ustaz, sebelum kita tutup majlis, kan, tutup usrah ni, saya nak minta Ustaz Huri dengan DJ Pian kita bagi kesimpulan sikit lah. Mula-mula kita bagi dekat Ustaz Huri, kita bagi kesimpulan. Silakan Ustaz. Okey, dah hujung dah ya? Dah lagi 10 minit ya? Dah hujung dah. Okey, baik. Saya tertarik ataupun sangat tersentuh dengan sebuah hadis Nabi SAW yang kalau boleh saya baca kat sini. Nabi bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Atau kama qala, hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi kata
tetap akan ada ta'ifatun min ummati, satu ta'ifah, satu kumpulan, satu grup, satu jamaah, satu parti, satu apa sajalah persatuan yang mereka ini terus menerus menzahirkan nak kepada kebenaran. Tetap akan ada sampai kiamat. Ya. Mereka ni tak peduli. Ya, yang penting yang dia orang tahu mereka nak Islam, mereka nak Quran macam yang Nakib kita sebut tadi, nak kepada sunnah Nabi. Itu je mereka tahu. Dan mereka tak kisah sama ada mereka dicela, dihina, dipandang lekeh, tak peduli sama ada view ke, tak ada view ke, glamour ke tak glamour. Semua itu tidak memberi apa-apa mudarat kepada mereka sehinggalah Allah mendatangkan ketentuan sama ada mereka syahid ataupun mereka menang membawa Islam itu sendiri. Hadis ini masa saya belajar dulu, kita semua pernah menempuh zaman belajar macam Ustaz Nazmi sebut tadi. Bila guru kita bacakan hadis ni ataupun kita dengar di masjid di surau, mula-mula saya dengar hadis ni, tuan-tuan puan-puan para hadirin, terus terdetik di hati saya semacam ada satu doa yang spontan. Saya kata, ya Allah, Engkau jadikanlah aku salah seorang yang masuk dalam ta'ifatun itu. Ya? Sebab Nabi kata tetap akan ada sampai bila-bila. Ya? Golongan yang nak mempertahankan Islam, yang nak memperjuangkan Islam. Saya spontan walaupun masa tu kita tengah haprak lagi, tengah libu lagi, tak tahu apa pun, tapi dalam hati tu dah berdoa, ya Allah, aku nak masuk dalam taifah ni. Biar aku salah seorang, ya Allah. Busuk-busuk pun dapat pegang selipar tok-tok guru pun misalnya kan. Jadilah dapat beri siqah walak kepada para ulama. Kita ni duduk bawah-bawah pun tapi masuk dalam taifah. Dan bukan sekadar itu, bila kita dah berkahwin, Allah kurniakan zuriat, anak-anak, cucu insya-Allah ke depan, jangan kita putus-putus berdoa, ya Allah, jadikanlah anak-anak aku, cucu-cucu aku, generasi aku sampai kiamat nanti masuk dalam ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Kita nak macam tu. Dan mudah-mudahan kita semua yang bersama-sama pada malam ini insya-Allah mudah-mudahan termasuk juga dalam ta'ifatun min ummati. Wallahu a'lam. Silakan Bro Nasir. Alhamdulillah Ustaz Uri. Okey, terima kasih Ustaz. Wak pian kita cik. Dahsyat sangat kesimpulan Ustaz Huri. Tak tahu nak khabar apa dah untuk kesimpulan teman. Tapi sikit je lah yang bila pukul habis. pukul kata dia bawa kursi bong dia hampaknya kita. Baik, apa tadi? Masya-Allah, terima kasih Ustaz Uri, terima kasih Cik Nasir, Ustaz Nazmi. Kita belajar banyak hari ni lah tentang cabaran akhir zaman ni. Satu yang nampak sikit lah cerita tentang, sebelum ni kita duk cerita tentang kita ada alam dunia, dunia darul bala, alam akhirat, darul jaza, mana tempat kita dapat balasan dan sebagainya. Kita tak perasan sekarang ni ada satu lagi alam maya, alam internet, alam reality, which alam ni sebenarnya diam tak diam, hakikatnya sedar tak sedar boleh juga mengheret kita, merit demerit, pahala dosa yang mana sebelum ni mungkin kita dah jaga elok molek, kita dah jaga aib, tutup aib kita dan sebagainya, Allah tutup aib kita, tapi alam maya ni boleh jadi semua terbuka kan, terbogey kita dalam alam maya ni. Sebab apa? Benda-benda yang kita terlepas pandang Ustaz Cik Nasir kan. Maknanya kita risau nanti bila masuk ke alam akhirat, kat situ baru kita perasan, ya Allah, maknanya apa yang kita buat ke alam maya ni dah menghabiskan kredit kita di alam dunia sebagai darul balak tu. Patutnya dapat banyak pahala kerana bersabar dan redha, tapi kita takut alam maya ni menjadi alam yang alam yang membawa kita, mengheret kita satu alam yang lebih buruk daripada apa yang kita lalui sekarang. Jadi ingatan untuk saya dan kita semualah, insya-Allah moga-moga kita jaga molek apa yang kita nak buat dan jadilah manusia yang bermanfaat, khairun nas anfa'uhum linnas, di alam mana saja kita berada, insya-Allah. Wallahu a'lam Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih pian Ustaz. Minta Ustaz bagi kesimpulan. Tapi sebelum tu minta Ustaz bagi promo sikit lah pasal misi Ustaz di Syria tu.
tengok dalam wall page Ustaz ada buat korban dan akikah Korban. di Syria. Minta Ustaz bagi war-war sikit Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk akhir sebelum saya tutup ni, jadi Ana ni sebenarnya bersama dengan NGO Muslim Care Malaysia dan kami dah hantar bantuan ke Syria ni sejak tahun 2012 lagi lah, dah lama dah. Dan Alhamdulillah masih istiqamah sampai hari ni, kita bantu menghisap dekat Syria ya. Dan kita ada buat korban kat sana. Di sana kita akan buat korban di 3 tempat ya. Pertama di Raihanli ni border antara Turki dengan Syria, banyak kem-kem pelarian. Lepas tu dalam Syria, Idlib ni kira kawasan peperangan lah. Dan di situ dah terletaknya kubur Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Dan insyaAllah kita akan buat juga korban dekat Damsyik di Mahad Furqan, maknanya tempat guru-guru anak mengajar anak dekat Syria dulu. Okey, jadi siapa-siapa yang nak berkorban ya, ataupun ialah nak buat korban dekat Syria, boleh bersama dengan Muslim Care Malaysia. Harga kambing seekor RM1,000 sahaja. Okey, untuk akhir sekali bagi Ana, 2 benda lah dalam hidup kita ni. 3 lah kita. Yang pertama, jaga mak abah kita. Lagi pada mak abah masih hidup, jaga mak abah kita elok. Yang kedua, ulama'. Sentiasa kita dengan ulama'. Macam mana teruk kita, macam mana haprak kita, jangan mengata ke ulama'. Tolonglah. Ya, jangan mengata ke ulama'. Ulama' ni berbisa. Jangan kau mengata ke ulama'. Takut kau dibalik Allah nanti. Na'udzubillah min zalik. Banyak dah kita tengok ya, manusia-manusia yang mempersedakan para alim ulama'. Kesian hidup dia, hina yang amat sangat. Sebab ulama' ni pewaris Nabi. Nabi kata al-ulama'u warasatul anbiya'i. Bila kau menghina ulama', kau tak sedar kau menghina pewaris Nabi, tahu tak? Jadi jaga ulama' betul-betul ya. Yang ketiga, Al-Quran. Jangan tinggal Al-Quran. Tiap-tiap hari baca Al-Quran. Semoga Allah Ta'ala bantu kita menghadapi ujian fitnah di akhir zaman. Wallahu'alam. InsyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Ustaz Huri macam terkeluar. Tak tahu apa yang terkeluar entah. Bateri habis ke apa ke entah. Bateri rasanya tu, bateri tu kalau line dia sangkut-sangkut. Saya call dia pun macam masuk mesej. Ustaz macam ni Ustaz. Terima kasih Ustaz untuk pimpin kami, minta kami terpimpin. Dan dia sebenarnya usrah ni dia lebih kepada melahirkan. Terima kasih Ustaz, nak dapat view macam ni bukannya senang Ustaz. Kalau guna page saya tak ramai macam ni orang tengok. Okey. Itu je. So kita untuk makluman kepada viewers yang lain. Berapa ramai view kita? Dekat sini dekat 100 lebih dah Ustaz. Maintain lah live, tengok live 100 lebih tadi kan. Alhamdulillah. Budak baik lah, anak-anak soleh lagi tu. Kan. Alhamdulillah. Peminat Ustaz. Peminat pian lah. So Ustaz, macam itulah. So kami buat masa sekarang ni, saya, Ustaz Huri, Pian, buat secara mingguan lah. Kita tengok pada kesesuaian. So dalam minggu depan dengan Ustaz Jeffrey Abu Bakar sebagai Nakib Usrah. So insyaAllah lah dari masa ke semasa kami akan upgrade lah. So kalau ada kurang ke lebih minta Ustaz tegur, kami boleh terima teguran Ustaz. Wallahualam. So Ustaz Uri dah masuk, rasa nak tutup majlis, dia tak ada rasa semacam pula. Masuk balik. Mana perginya Ustaz? Awak dilarikan alam bunian ini DJ Pian punya pasal ni. Allah lagi alam. Anda tak sebut alam bunian tadi. Okey Ustaz. So terima kasih Ustaz Uri, Pian dengan Ustaz Nazmi. So kita tutup majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Nuri. Terima kasih wabarakatuh. Ustaz Terima Uri. kasih Bian. Datang KL khabar le. Terima kasih semua. Ya Ustaz, Bye. saya tak boleh nak tutup. Kita masih live lagi. Ah, Live. Line Mana hang. batu? Astagfirullah. Ni dah start lain tu okey. tengok tu. Oh, Ustaz Nazmi live Ya. 2 kali malam ni tau. Mika jangan main, Mika kena smack ni. Okey. Bye-bye. Terima kasih Okey, Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Okey. Salam. Salam. Line hang. Okey dah. Okey, kejap. Rolling. Ada lagi live ni? Kejap. Ada Ah, lagi tu, kejap. ada lagi. Dia tengah pusing. Asal tak tahulah apa. Bahasa ni ke apa entah. Tak apa, okey je Ha. Yop. Boleh je nunggu. Alhamdulillah terbaik. Ambil Ustaz Nazmi. Sekali keluar sama bertabau. Memang Astagfirullah. faham terus. So itulah sementara viewers tengah ada ni, Ustaz Uri bagilah cakap sikit pasal format kita bawa ni macam mana. Minggu depan jangan lupa dengan Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi. Nakib jemputan kita kan. Ha. Tajuk apa Yop? Tajuknya Istidraj. Oh, istidraj. Masya Allah. Ustaz Uri bagi penerangan sikit pasal istidraj ke apa sementara kita tengah ni. Saya tak boleh tutup. Kalau tidak Ustaz kena keluar. Oh, Ustaz bagi penerangan Awak- sikit. ini live ke ni? Tengah live tak boleh Masih- tutup. Kita keluar dululah, keluar lepas tu masuk. Sebab keluarlah. benda Kejap. istidros ni rahsia kerajaan. Astagfirullah. Oh rahsia. Keluar lepas tu masuk balik. Kita masuk minggu depan Okey Rabu Okey, minggu depan. depan kita masuk balik. Okey, Istidraj, Assalamualaikum. Naik tangga jatuh. Okay, bye. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Cik Nazmi. Terima kasih Ustaz Uri. Okay.